Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya, dengan rahmatnya kita dapat bertemu dalam majlis ilmu. Majlis yang mempunyai kebaikan dan manfaat yang besar, kerana majlis ilmu inilah menyebabkan kita mengenal pencipta kita, kita mengenal Quran dan sunnah, kita mengenal apa arti ittiba' dan iltizam pada agama kita yang merupakan asas penentu syurga kita. Alhamdulillah, oleh kerana itu istiqamahlah kita dalam menuntut ilmu, dan pastikan sangat-sangat dengan siapa kita mengambil ilmu. Di mana Imam Ibn Sirin rahimahullah di kalangan tabi'in menasihatkan, inna hadha ad-dina ilmun, sesungguhnya inna hadha ilmu dinan, balik, inna hadha ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ya, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kita mengambil ilmu ni. Jadi kita kena pastikan dari mana kita mengambil ilmu ini. Jika kita ambil daripada orang-orang yang betul, maka dia akan membawa kita ke jalan yang betul. Tetapi bila kita mengambil dari orang-orang sumber-sumber yang tidak betul, maka kita takut setelah kita bersungguh-sungguh nak menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang terbaik, tiba-tiba kita berada dengan golongan-golongan firaq 72 yang dikatakan sesat. Na'udzubillah min zalik. Akidah merupakan asas utama. Akidah merupakan asas utama menentukan kedudukan kita ahli syurga ataupun ahli neraka. Maka perbetulkan akidah kita, perbetulkan iman kita seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, berdalilkan ayat Quran dalam surah Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu beriman wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu akan dapat petunjuk. Maka itulah jalan kita seperti beriman yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah mengajarkan risalah yang Allah hantarkan kepadanya. Baik. Hari ini kita sambung balik dalam surah An-Nazi'at. Surah yang ke-79 yang mengandungi 46 ayat. Surah Makkiyah. Bila membicarakan surah Makkiyah, penekanan akidah dan akhlak, ya. Tuan-tuan dan perempuan, pasakkan diri kita dengan keimanan yang betul. Keimanan yang betul tanpa ragu-ragu. Oleh kerana itu Al-Quran awal sekali apabila sampai kepada kita, seharusnya beriman dahulu, isi kandung Al-Quran. Ya. Kita beriman, makna-makna Al-Quran yang Allah sampaikan, Allah berikan, kita beriman. Kerana ada benda-benda yang kadang-kadang tidak mampu untuk kita membicarakan dengan akal fikiran kita, tetapi dengan iman kita membenarkan. Alhamdulillah. Begitu juga dengan hadis, datangnya hadis sahih, kita beriman. Beriman dahulu. Kerana kita tak mampu untuk menyampaikan satu benda itu dengan akal fikiran. Persoalan-persoalan yang tertentu berkaitan dengan persoalan ghaib, hanya mampu untuk beriman sahaja. Alah, kalau antara saintis yang sampai kepada kita maklumat, bila disebutkan oksigen, kita tak pernah tengok pun oksigen tu. Tapi kenapa kita boleh beriman? Bila kita ditanya tentang pernafasan, kita akan sebut oksigen. Macam mana kita boleh percaya kepada saintis? Tiba-tiba kita dengan Al-Quran kita mempertikaikan, tak mau mempercayai 100%. Jangan begitu. Al-Quran beriman dahulu, 100% tanpa ragu-ragu. Ya, barulah datang kemanisan dalam beriman pada Al-Quran. Nanti bila kita mempelajari melalui pemahaman, penafsiran Al-Quran, kita akan lihat betapa indahnya. Ya,
konsep beriman kepada Al-Quran. Baik, kita akan mulakan surah An-Nazi'at. Okey. Kita mulakan, kalau ikutkan dalam tafsir ni, dia sampai ayat yang ke-14. Kita ambil sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan sahaja. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi, yakni di mahsyar. Baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia mengatakan Allah bersumpah dengan menyebutkan 5 macam malaikat atas terjadinya hari kiamat. Okey. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq, Sa'id, Ibnu Jubair, Abu Salih, Abu Duha dan As-Suddi berkata tentang firman-Nya, wan nazi'ati gharqa, demi yang mencabut nyawa dengan keras, yakni para malaikat ketika mencabut nyawa manusia. Baik. Dalam bab ini kita melihat bahawa Allah telah memberikan satu sumpahan. Maksud sumpahan ini ialah mengambil satu perkara yang besar, satu perkara yang agung. Dalam bab malaikat, kita tidak mampu nak buat research bagaimana kita buat research terhadap was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi bintang yang mengeluarkan bunyi. Kita tak mampu nak buat, kita tak mampu bab apa malaikat ini nak diperbahaskan macam wattini waz-zaitun. Ya, kenapa? Semua benda-benda itu dapat dilihat. Tetapi bila kita membicarakan para malaikat, ia adalah persoalan yang gaib. Kita beriman dengan persoalan yang gaib, yang mana Allah jadikan dengan keunikan dia sendiri. Tuan-tuan dan perempuan, makhluk-makhluk Allah yang Allah jadikan ini berbagai-bagai. Daripada qalam, daripada arash, daripada syurga, neraka, dari malaikat-malaikat yang berbagai-bagai, jin, iblis, manusia, haiwan-haiwan yang berbagai-bagai,
Ya, kita menyaksikan kejadian yang Allah jadikan cukup unik, dan ingat kemampuan kita tak mampu untuk memperbahaskan persoalan yang di luar kuasa kita. Yang kita katakan ialah persoalan ghaib. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita beriman adalah jalan yang selamat. Beriman kepada para malaikat adalah jalan selamat, seperti mana yang sabit daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi ianya termasuk dalam rukun iman. Yang kita tahu beriman dengan malaikat termasuk dalam rukun iman yang 6 perkara. Banyak dalil-dalil dalam hadis berkaitan dengan rukun iman, dan dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah beriman kepada malaikat, semua disebutkan. Bahkan kita menyaksikan Allah sebutkan di antara nama-nama malaikat seperti Jibril, Mikail, disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran. Baik. Di antara cara kita beriman dengan malaikat, beriman, yang penting beriman ni, kita berimanlah, kita yakin. Ya, sebut beriman bahasa Arab, yakin. Keyakinan kita mutlak. Keyakinan kita tidak ada ragu-ragu. Pertama, malaikat itu dijadikan oleh Allah dari nur, cahaya. Bila dibicarakan kejadiannya dari nur cahaya, mengisyaratkan kejadian yang unik, kejadian yang hebat. Kita tahu bahawa Allah jadikan malaikat dari cahaya dan dijadikan jin dari api dan dijadikan manusia seperti mana yang dikatakan, yakni dari tanah. Dan kejadian tumbuh-tumbuhan dan haiwan dari air. Dan kita tahu kedudukannya, hanya Allah yang lebih mengetahui bagaimana disusunkan kejadian-kejadian tersebut. Okey? Siapa yang dulu, wallahu alam, tapi kita tahu malaikat di antara yang terdahulu. Manusia adalah kejadian yang terakhir dalam siri kejadian makhluk yang bernyawa ni. Manusia adalah kejadian yang terakhir. Baik. Kemudian yang kedua, kita beriman kepada malaikat-malaikat, ya, kerana di antara sifat malaikat ini ialah mereka hanya melakukan apa yang diarahkan oleh Allah. Ya, malaikat hanya melakukan apa yang diarahkan oleh Allah kepadanya, dan dia tidak akan menderhakainya. Okey. Oleh kerana itu dalam kisah Harut dan Marut itu ada cerita-cerita Israeliat dalamnya yang mengatakan malaikat sendiri menderhaka kepada Allah. Tidak begitu. Ya. Jadi malaikat dijadikan dari nur, kemudian dia dijadikan mengikut arahan Allah. Dan dia tidak makan, dan dia tidak beranak. Dan dia kejadiannya agak unik. Okay. Tang mana uniknya nanti kita kupaskan. Jadi ini di antara perkara yang penting. Pasal bila dikatakan malaikat naik ke atas langit, turun, naik turun dengan jarak yang begitu jauh, tetapi dalam masa sekelip mata sahaja dia boleh sampai ke atas sana. Ya. Macam mana Allah berfirman, ya, mari kita tengok di antaranya dalam surah, kita tengok surah pertama, buka surah surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij, surah yang ke-69, muka surat 568. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ambil ayat yang keempat. Atau nak ambil ayat pertama, kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Minallahi dzil ma'arij.
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Ini dia terjemahan dia. Surah Al-Ma'arij. Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang kafir, orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya dalam sehari kadar 50,000 tahun. Ya, perjalanan sehari di sisi malaikat, ya, tetapi di sisi manusia ialah 50,000 tahun perjalanan. Subhanallah, kelajuan. Terpasal kalau kita belajar berkaitan dengan kelajuan, kita akan jumpa, ya, dalam pelajaran sains kita, ya, fizik, kelajuan cahaya. Itu dia kelajuan malaikat. Kelajuan cahaya cukup laju, zoom. Terpasal dia logik malaikat dengan kelajuan yang begitu cepat. Okey. Ini di antara ayat, salah satu ayat yang mengisyaratkan kelajuannya begitu dahsyat. Sehari perjalanan lebih kurang 50,000 tahun perjalanan kita. Dalam surah yang lain pula, dalam surah As-Sajdah, Alif Lam Mim Sajadah tu. Okey. Jumpa. Allah berfirman, okey, dalam ayat yang ke ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muka surat 410. Surah yang ke-32, juzuk ke-21, muka surat 415 dan ayat yang ke-5. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruh في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Dia mengaturkan urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun. Adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Okey, ini pun ada kadar dia. 1000 tahun, sehari 1000 tahun. Sana 50,000 tahun, yang ni 1000 tahun. Bagaimana? Ilmu di sisi Allah yang paling penting kita beriman. Jangan kita kata tempat tu satu tempat sahaja. Kan? Bila kata, oh dah sampai Perak, kita kata, kat Perak tu kat mana? Sampai kat mana? Rupanya baru masuk Tanjung Malim sana. Perak juga. Kamu duduk Perak kat mana? Nun. Lenggong sana. Penghujung. Kedudukan itu berbeza. Ilmu di sisi Allah yang paling penting bila Allah mengatakan begitu, beriman. Tanpa banyak bicara. Senang cerita. Jangan dikupaskan, diulaskan dengan akal kita. Persoalan gaib, kita tidak mampu untuk bicaranya melainkan dengan iman kita. Okey. Ini di antara sifat yang diterangkan tentang malaikat kelajuan. Dan kita tengok lagi di antara sifat yang Allah ceritakan dalam surah Fatir. Okay, surah Fatir dekat je. Lepas surah Ahzab, surah Saba, lepas surah Saba, surah Fatir. Jumpa? Muka surat 434. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba',
yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey? Dalam ayat ini jelas Allah menciptakan malaikat mempunyai sayap. Okey? Dan sayap itu yang Allah ceritakan mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 dan 4. Kemudian Allah katakan apa? Dia menambahi pada penciptaannya itu. Berapa yang dia nak tambah, dia tambah. Kita beriman. Kenapa? Jibril alaihissalam, berapa sayapnya? 600 sayapnya. Ya. Dalam bentuk yang asli, Rasulullah mengatakan, aku melihat Jibril dalam bentuk asli dalam 2 masa. Pertama, pada permulaan permulaan dia menjadi Rasul. Yang Jibril muncul dalam bentuk besar, ya, tertutup pandangan matanya ke langit, tak nampak disebabkan besarnya Jibril. Dan yang kedua, pada hari peristiwa Isra' Mi'raj. Okay? Kejadian itu dia melihat Jibril dalam bentuk yang asal, yang mana mempunyai 600 sayap. Dan sayapnya cukup cantik. Cantik sayap. Kita tengok burung merak dah cantik, kan? Ya, itu kedudukannya. Bila dikibaskan sayapnya keluar seperti mutiara. Masya Allah. Ya. Jadi ini kejadian malaikat yang unik. Dan kita kena tahu bahawa dia adalah makhluk Allah juga. Baik, ini di antara ayat-ayat yang menceritakan kedudukan malaikat-malaikat, dan banyak lagi kita menyaksikan ayat-ayat yang menceritakan dalam surah Al-Baqarah, Jibril, Mikail disebutkan. Kerana apa? Tuan-tuan dan perempuan, setengah manusia mereka tidak beriman kepada kewujudan malaikat-malaikat ni. Inilah masalahnya. Bila otak mereka diletakkan pemahaman yang salah, otak liberal, otak apa lagi yang bagi mereka nak logik itu adalah perkara yang boleh nampak dengan mata. Bagi mereka baru mereka nak beriman. Jibril, ya, silap-silap Allah pun mereka menafikan kerana tak nampak di mata. Kejahilan yang sampai ke muncak. Ya. Kenapa dia boleh beriman macam mula-mula kita dah buka mukadimah, ya? Boleh beriman dengan oksigen yang tak nampak di mata. Boleh pula dia beriman. Karbon dioksida yang mana tak nampak di mata. Hidrogen dengan oksigen bergabung, baru nampak air. Kalau tak nampak, bagaimana kamu boleh beriman? Sedangkan Allah dah menceritakan, hadis Rasulullah menceritakan kewujudan malaikat-malaikat ini, ya, seharusnya kita beriman tanpa banyak bicara. Okey. Sekarang berapa banyak malaikat-malaikat ni? Kita dah tahu urusan-urusan dia, berapakah banyak malaikat-malaikat ni? Ya. Ilmu di sisi Allah. Pertama, bentuk dia dah kita tak tahu. Beberapa jenis malaikat, ada yang bersayap 2, 3 dan 4, sehingga berapa banyak pun kita tak tahu. Yang paling penting, Jibril adalah ketua malaikat dan dia memiliki 600 sayap. Okay. Kemudian, bentuk-bentuk malaikat ini adalah unik. Kita takkan tahu. Cuma kita mampu untuk beriman kerana kita akan sampai bentuk-bentuk malaikat yang pelik-pelik juga, ya, melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Malaikat tidak tahu berapa jumlahnya. Hanya Allah yang mengetahui. Tetapi yang penting malaikat ini setiap hari berada di Baitul Ma'mur. Apakah Baitul Ma'mur itu? Seolah-olah di bumi ini seperti Kaabah, yang mana kita berkumpul di Kaabah, ya. Malaikat-malaikat berkumpul di Baitul Ma'mur, tiap-tiap hari 70,000 malaikat ada di sana. Kita beriman kerana berdalilkan hadis-hadis. Dan pada 70,000 itu, bila dia masuk Baitul Ma'mur, habis hari dia keluar.
70,000 tu keluar, masuk lagi 70,000 malaikat yang lain. Dan malaikat yang keluar 70,000 tu keluar terus. Dia tak akan datang lagi dah. Jadi malaikat lain datang 70,000 lagi. Malaikat lepas tu malaikat lain pula datang 70,000. Begitulah sampai dunia kiamat. Berdalilkan hadis, kita beriman. Berarti banyak. Banyak. Ya, banyak sangat-sangat. Dan kedudukan malaikat-malaikat yang ada di atas langit sana, ya, kedudukan-kedudukan yang berbeza-beza, mengikut arahan-arahan Allah. Di kalangan mereka ada yang berdiri sahaja, seperti mana kita berdiri di dalam solat, ya. Dan ada di kalangan mereka yang bersujud sahaja mengikut arahan Allah. Terpasal dalam hadis mengatakan tidak sejengkal pun didapati melainkan ada malaikat yang bersujud, ada yang berdiri seperti mana Rasulullah kata, saw sufufakum, luruskan saf kamu, lurus seperti mana para malaikat meluruskan saf. Nampak tu? Ya, kedudukan malaikat. Okey? Dan kemudian malaikat-malaikat yang berbagai-bagai yang telah diarahkan oleh Allah, tugas-tugasan yang diberikan kepada mereka. Dan kita tahu macam seperti mana Jibril alaihi salam tugasnya menyampaikan wahyu, yakni membawa wahyu Allah kepada para nabi. Dan dia adalah ketua para malaikat. Dia bawa, diserahkan kepada para nabi dan diajarkan nabi. Itu pasal Rasulullah belajar sifat solat itu, ya, seperti mana Jibril ajar. Dia tunggu Jibril datang waktu ni, dan akhir waktu dia ajar semua. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, benda ni agak menarik untuk kita perhatikan. Bagus juga isu-isu seminggu ni kan. Ya, bergolak sedikit kita kehilangan Perdana Menteri pada peringkat awal. Allah nak mengajar kita beberapa perkara untuk kita renungi. Bila yang di Pertuan Agong, ya, Duli Yang Maha Mulia, yang di Pertuan Agong menjadi raja kita pada hari itu, pemimpin kita pada hari itu. Kita perhati tak bagaimana bagaimana YB ni datang ke istana negara? Kita perhati tak? Tahu tak mereka datang, mereka terpaksa mengikut protokol. Betul tak? Mana boleh datang lenggang pakai ikut suka aku lah. Nak pakai baju kurung ke, nak pakai apa, baju t-shirt ke. Nampak tak? Mereka nak bertemu dengan agung, raja manusia, dalam keadaan mesti ikut protokol. Yang dulunya tak pakai kopiah pun kena jugalah pakai kopiah, walaupun tenggelam habis tertutup kening dia, tapi still pakai kopiah. Pakai kopiah songkok, kan? Kena, kamu nak menghadap agung, kamu kena ikut peraturan. Subhanallah, ajib. Saya tertarik. Kamu kena ikut masa yang ditetapkan. Kalau seorang tu, seorang masuk, soal jawab, ditanya apa semua. Apa tanya, wallahualam. Tapi itu dia, protokol dia. Tiba-tiba takkanlah kita tidak diajar untuk menghadap Tuhan kita dengan cara yang betul. Takkan. Sedangkan solat itu adalah kita menghadap Tuhan kita. Itu pasal saya mempertikaikan, ialah tok nenek kita, saudara mara kita dahulu, waktu tu saya kecil, menyaksikan mereka menghadap Tuhan sembahyang pakai kain plekat, tak pakai baju, pakai kopiah. Menghadap raja, segala raja begitu. Bayangkan kalau diarahkan datang menghadap tuanku dengan pakaian begitu, kain plekat, kopiah, tak pakai baju, pergi menghadap tuanku. Kalau tak disekat tengah jalan tu dan dikatakan gila sajalah. Tuan-tuan dan perempuan, kita tidak memuji Allah dengan sebaik-baiknya. Wa ma qadarullahu haqqa qadri. Mereka tidak meletakkan Allah pada tempatnya. Itu pasal bila kita melakukan sembahyang, buat cara Nabi. Kerana itu protokol dia. Tengok, bila PM kita membaca watikah pelantikan sebagai Perdana Menteri, ada dia boleh tambah-tambah? Tak boleh. Itu watikah yang mesti kamu baca, begitulah diarahkan, begitulah dibaca. Dia tak ada nak tambah ke, tambahlah sikit tuanku, tak ada. Begitu juga dalam bab solat kita, tak boleh ditambah. Agama kita begitu kedudukannya. Barulah
Ya, kita terasa Allah tu Maha Agung. Ini lolak kita dah lah bab solat tunggal langgang, menghadap Allah pun kita tunggal langgang. Kan? Jadi kita tak tahulah, bagi saya keagungan kita dengan Allah dia jadi kurang. Tapi bila keagungan dengan agung kita, masya-Allah. Ya. Kita nak keagungan kita dengan Allah ditambahkan dengan memahami konsep beriman kepada Allah dengan cara yang betul. Itu dengan agung, adab kita dengan agung. Adab kita dengan Allah diambil kira. Ya, kena ambil kira. Baik. Jadi malaikat yang diberikan tugas-tugasan seperti mana Jibril kita tahu tugasannya. Okey. Ya, kalau kita kecil-kecil dulu diarahkan menghafaz 10 tugas malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, lepas tu Israel, sedangkan Israel tu adalah lafaz Israeliat, malaikat maut. Ya, okey, semua tu bagi saya siapa yang hafal alhamdulillah bagus. Tapi tolong jangan lupa hafal malaikat maut tu. Yang penting sangat. Dapat hafal malaikat maut tu pun dah penting. Pasal apa? Kita tahu kita nak mati. Okey. Jadi malaikat ini berbagai-bagai, banyak tugasannya, yang berterbangan pun banyak. Lepas tu yang menghadiri majlis kuliah begini pun ada, sedang mengembangkan sayapnya, kita tak nampak. Okey. Malaikat-malaikat kita tidak mampu untuk melihatnya kerana dia berada di alam ghaib. Kemudian, ya, kita menyaksikan malaikat-malaikat ini datang mengambil kira dalam banyak perkara yang wallahu alam ilmu di sisi Allah. Dan dia akan turun setahun sekali, Jibril alaihissalam, pada malam Lailatul Qadar, yang Allah mengisyaratkan dia turun bersama malaikat-malaikat yang lain dengan urusan yang telah ditetapkan. Itu dia kedudukan malaikat. Raqibun Atid, penulis kiri dan kanan kita. Bagaimana? Hanya Allah yang mengetahui. Tetapi ingat tuan-tuan dan perempuan, penciptaan malaikat adalah penciptaan yang begitu unik. Penciptaan yang begitu canggih. Wallahu alam. Saya tak dapat nak bayangkan, cuma saya beriman bila kita menyaksikan beberapa perkara yang cukup unik. Seperti mana wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebarangan cara penyampaiannya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh duduk terus, ya, dia dapat benda-benda tu, ya, dia menghafal Al-Quran. Subhanallah. Bila kita tengok pada komputer, ya, bila kita nak download sesuatu tu, kita tekan, dia download, zoom, dia transfer kan. Begitulah ditransferkan kepada Rasulullah. Teknologi yang begitu canggih. Bagaimana wallahu alam, tapi kita tahu dia ditransferkan begitu, zoom, dimasukkan dalam diri Rasulullah. Dan kita menyaksikan di antara malaikat-malaikat yang muncul pada seorang ibu waktu mengandung. Ya? Waktu mengandung. Bila? Bila tu? Malam. 9 bulan. Itu pun 9 bulan bukan malaikat, bidan. Ya, mak bidan yang datang. Ya, waktu mengandung pada umurnya bukan bayi, apa yang kita nak sebut, ya, umurnya 120 hari. Yang Rasulullah kata malaikat datang untuk mencatatkan tentang urusan kita, yakni berkaitan dengan, ya, rezeki kita, ajal kita, baik buruk kita. Malaikat datang. Malaikat datang pada malam hari bagi mereka yang bertahajud. Ini yang uniknya, yang saya tak dapat nak faham melainkan saya beriman. Malaikat akan datang kepada orang yang bertahajud membaca ayat-ayat Al-Quran. Dia datang dekat-dekat, dia letakkan mulut dia ke mulut kita. Lalu Al-Quran itu masuk ke dalam rongga dia. Bagaimana? Jangan kita fikir, beriman. Kalau fikir macam mana, ya, kita takkan jumpa jalan. Mula kita mempertikaikan hadis-hadis. Bagi saya beriman, dia masukkan ayat-ayat Al-Quran itu ke dalam rongganya. Oleh kerana itu Rasulullah mengatakan, bangun bagi mereka yang bangun bertahajud, bersiwak untuk bersihkan. Ya, kerana malaikat itu meletakkan dan dinakkan Al-Quran itu dimasukkan. Lepas tu dibawa ke atas sana. Kita beriman. Okey. Namun begitu, dia adalah makhluk Allah yang terpilih dan dia tidak boleh diangkat sampai memuja, kita puja dia dan kita minta pertolongan kepadanya. Tak boleh. Ya, ya Jibril tolonglah aku. Tak boleh. Walaupun dia malaikat muqarrabun, kita tidak meminta kepada mereka, kita minta hanya kepada Allah. Oleh kerana itu kadang-kadang kalimah manusia simpang malaikat 44. Uish, apa maksud dia tu? Pernah dengar tak? Orang tua dulu.
Simpang malaikat 44. Kalau simpang 4 kita tahu. Simpang malaikat 44. Seolah-olah dia minta malaikat yang melindungi dia. Jangan. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ada benda-benda begitu. Kerana kita minta lindung malaikat kan. Jangan. Minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Di antara tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka seperti malaikat maut. Dan malaikat maut ini wallahu alam, al-muhim malaikat maut ini dia mencabut nyawa Allah. Mencabut nyawa makhluk Allah, ya, mencabut nyawa makhluk Allah bila sampai masa yang ditetapkan. Dia pancul. Tak lambat, tak cepat. Sampai masa dia cabut. Kenapa? Allah telah menetapkan ajal seseorang itu, dia takkan ubah. Ajal kita takkan diubah. Minta macam mana Allah sekalipun, ya Allah panjanglah umur aku, ajal kita tidak dapat diubah. Allah takkan ubah. Dan kita tidak ada pilihan, ya, melainkan para nabi. Para nabi memang ada keistimewaan yang Allah bagi mereka pilihan. Nak panjang ke nak pendek? Tak. Nak panjang ke atau had sini saja? Yang Allah bagi pilihan kepada Nabi Musa. Nabi Musa dia, kita tahu kisahnya, malaikat maut datang, lalu Allah mengatakan kepadanya, wahai Musa, ya, kamu nak panjang mana? Ya. Berapa banyak? Ambil tangan kamu, tepuk pada lembu tu, kulit lembu, berapa banyak bulu yang melekat pada kulit lembu tu? Pada tangan kamu. Maka kalau kiralah berapa banyak, lepas tu ya Allah mati. Mati juga. Dan para nabi dia akan memilih yang terbaik. Apa dia yang terbaik? Bertemu dengan Allah. Lalu Musa pun mengambil jalan mati. Okey. Dan Rasulullah pun mengambil jalan mati. Rasulullah diberikan pilihan. Nak panjang ke nak sampai di sini. Lalu dia kata ila rafiqil a'la, kepada Tuhan yang maha tinggi. Dia nak bertemu dengan Allah. Itu para nabi. Kalau kita nak panjang umur, kan? Kita bagi pilihan nak panjang umur. Okey, kita tidak ada pilihan. Tak dapat buat pilihan. Okey. Dan Nabi Adam dikurangkan sebanyak berapa tahun? 60 tahun, 40 tahun diberikan kepada Nabi Daud. Ya, itu kelebihan pada Nabi Adam yang boleh diambil umur dia, dia bagi begitu, dia bagi kepada Nabi Daud 40 tahun. Oleh kerana itu pada hari kewafatannya, ya, dia kata, kenapa kamu datang awal? Ya, malaikat maut. Sedangkan aku ada lagi balance umur aku 40 tahun. Lalu dikatakan, kan kamu dah bagi kepada anak cucu kamu tu, Daud. Terlupa Adam. Rupanya bila Nabi Adam terlupa, kita jadi pelupa belaka. Lupalah anak cucunya. Terpaksa tak percaya hafal Quran hari ni, kita lupa esok. Ya, lupa. Okey, ala kulli hal, begitu kedudukan malaikat maut, yang mana dia sharp time dia. Di sini datang satu akidah kepada kita. Barang siapa yang beriktikad, misalnya seorang tu dah tua, tak mati-mati. La ilaha illallah. Dah tua tu, tak mati-mati. Ya, nak sangat dia tu mati kan. Lalu kita mengatakan, ini mesti dia ada saka. Okey? Kalimah yang biasa masyarakat kita sebut, lambat je mati, saka. Tuan-tuan dan perempuan, itu adalah kalimah syirik. Kalimah yang mengatakan saka melambatkan kematian seseorang itu adalah syirik. Kerana yang mempercepatkan, melambatkan adalah Allah. Allah yang menetapkan. Bukan saka. Ingat tu. Kalau kalimah itu keluar daripada mulut kita yang dah belajar, na'udzubillah. Syirik. Kerana bila kita katakan saka itu yang melambatkan, seolah-olah dia berkuasa daripada Allah yang telah menetapkan. Na'udzubillah min zalik. Okey? Jadi ini dia malaikat maut yang datang bila sampai ajal kita, maka dia akan cabut nyawa mengikut ketetapan yang Allah tetapkan. Ya, sharp, time dia sharp. Okey. Jadi di sini kita akan masuk berkaitan dengan di antara malaikat-malaikat Allah. Di antara malaikat-malaikat Allah, baik kita lihat apa Allah ceritakan. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Okey. Ini di antara perkara yang menarik, bahawa makhluk ini
ya, yang bernyawa akan dimatikan oleh Allah mengikut kadar yang ditetapkan, ajal yang ditetapkan. Baik. Dalam ayat ni mengisyaratkan kepada kita malaikat-malaikat mencabut nyawa. Dalam Al-Quran kita takkan jumpa kalimah Israel. Ya, masyhur masyarakat kita Israel. Ya, lagu El Suraya dulu, ya, waktu kecil kita dengar kan. Bila Israel datang memanggil. Okey. Israel digunakan kalimah Israel. Sebenarnya tidak dijumpai dalam hadis-hadis yang sahih dan juga dalam Al-Quran kalimah Israel. Ya, Israel ada, Bani Israel. Israel tak ada. Okey? Kalimah itu dikaitkan dengan kalimah Israiliyat. Tetapi yang disebutkan dalam Al-Quran Malakul Maut. Okey, malaikat maut dalam bahasa Melayu kita. Itu sahih. Dan bagaimana bentuk malaikat maut? Wallahu alam, ilmu di sisi Allah. Okey. Cuma bagi orang-orang yang dah nak mati, siapa yang dah nak mati? Kita lah semua ni dah nak mati. Ya, insya-Allah kita akan mati. Tapi bila, wallahu alam. Tetapi yang paling penting bila panjang umur tu, berarti ajal tu dah makin dekat lah. Bila panjang umur, ajal makin dekat. Dah lagi dekat 60 tahun, lagi dekat usia kita nak mati. Ya, kerana Rasulullah mengatakan, kebanyakan umat aku mati pada umur 60-70. Ya. Kalau dah lepas, alhamdulillah aku lepas. Bila dah lepas bukan alhamdulillah. Ya, baik-baik. Kita dah sampai ke kaunter, hanya menunggu panggilan saja. Kita dah sampai tempat, hanya tunggu panggilan. Okey? Maka bersiap je. Okey, baik. Jadi malaikat maut ini mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Bara Ibn Azib. Hadis riwayat Bukhari. Bara Ibn Azib menceritakan bahawa sewaktu dia bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat menguruskan jenazah lelaki Ansar sehingga sampai di perkuburan, maka ditanamkanlah lelaki Ansar itu dan Rasulullah SAW duduk mencangkung sambil memegangkan satu kayu lalu dicongkilkan tanah. Dia congkil-congkil macam itu. Seolah-olah dia berfikir sesuatu. Bara Ibn Azib mengatakan, kami duduk di depan Rasulullah dalam keadaan senyap. Seperti tunggul kayu. Ya, kalau burung yang datang menyangkakan kami ni tunggul kayu. Senyap. Adab mereka dengan Rasulullah. Ya, agak menarik adab mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian Rasulullah mendongakkan kepalanya lalu mengatakan, Ista'izu billahi min azabil qabr. Ista'izu billahi min azabil qabr. Ista'izu billahi min azabil qabr. Minta perlindungan Allah dari azab kubur. Minta perlindungan dengan Allah dari azab kubur sama ada 2 kali atau 3 kali. Okey, bermula. Orang-orang yang beriman, dimulakan dengan orang yang beriman. Apabila seseorang itu nak mati, maka datanglah malaikat. Okey, dia akan menjadi satu persoalan, ramai yang bertanya, Ustaz cerita ni macam mana kalau orang tu mati aksiden kan? Oh boy, dia bertanya begitu. Itulah bila kita fikirkan malaikat tu macam perangai kita, macam kita, dia jadi macam itulah jadinya. Kenapa dia tak ambil satu konsep beriman sahaja? Mereka ada di alam ghaib. Kita tak tahu dengan apa yang mereka bawa, cara mereka, cuma Rasulullah menggambarkan sahaja. Okey, dalam peristiwa yang digambarkan ini diceritakan sewaktu kematian biasa. Okey. Kematian yang lain-lain tu wallahu alam, tetapi mereka akan merasa sakratul maut, sakitnya mati. Jangan kita tengok orang tu, lah dia tidur malam pagi dah mati. Senangnya dia mati, kehalnya entah dia terjaga kejap sebelum dia mati. Ya, dia menghadapi masalah sakratul maut tu. Akan semua kena. Kalau Rasulullah kena, takkan kita tak kena. Rasulullah Sayyidul Anbiya, orang yang terbaik pun merasakan sakratul maut, sakitnya mati. Kita ni siapa? Takkan tak merasa. Okey. Lalu Rasulullah mengatakan, apabila seorang yang beriman itu nak mati, maka datanglah malaikat-malaikat. Ya, duduk kiri dan kanan sejauh mata memandang. Ya. Maksudnya malaikat ada makhluk Allah yang datang sebelum malaikat maut tu datang. Di antaranya dalam hadis yang lain, syaitan akan mengganggu kita sehingga tahap yang terakhir. Tapi orang kata syaitan datang bentuk ibu, ayah apa semua, hadis tu kedudukannya dhaif. Ya, tetapi
Yang sahih Rasulullah mengatakan syaitan akan datang. Tapi bila waktu kritikal kita nampak, dia akan datang waktu kita kritikal. Mengharapkan sesuatu, dia akan datang. Untuk menipu kita, untuk mengakhiri pertarungan kita dengan dia. Untuk mengakhiri sama ada menang ataupun kalah. Ya, dia macam politik lah. Ya, Agung Dahanu masih lagi nak melawan kan. Begitu. Pertarungan tu berlaku. Kemudian dah habis itu, maka ini acara malaikat pula datang. Okey, malaikat datang. Rasulullah mengatakan akan datang malaikat yang mukanya bersih, bercahaya, pakaian putih dan membawa kain kafan putih, lalu duduk di kiri dan kanan sejauh mata memandang untuk orang yang beriman. Itu pasal bila kita nak mati, ya, mata kita akan tertumpu kepada satu perkara yang tak pernah kita tengok. Itu pasal dalam bab nazak, dalam siri perjalanan hidup, kehidupan kita pada bab nazak berbeza. Seperti mana kehidupan kita dalam perut ibu, ya, sebelum dilahirkan, begitu juga sebelum kita masuk ke perut bumi, dia ada perbezaan sedikit alam nazak ni. Kerana alam nazak kita dah tengok suatu benda yang tak pernah kita tengok. Kita mampu melihat malaikat-malaikat. Oleh kerana itu, waktu tu kita fokus tengok, ya, malaikat-malaikat ni mula datang, degupan jantung tu, risau, takut, ya. Lalu malaikat ini akan duduk kiri dan kanan sejauh mata memandang. Kemudian barulah datang malaikat maut. Ya, malaikat maut. Lalu dia datang, dia duduk di bahagian mana? Malaikat maut. Kalau kita nak mati, nyawa ikut mana? Keluar. Jari. Umbun-umbun, okey? Umbun-umbun. Orang kata apa? Anak rambut tu. Ya. Mana anak rambut dah hilang, botak ke atas pula. Ala kulihal, umbun-umbun kat sini. Ya, nasiyah dikatakan dalam bahasa Arab, nasiyah. Situ. Okey. Maka dia duduk di bahagian kepala. Kemudian dia ucapkan, ya ayuhan nafsut tayyibah, wahai roh yang baik, ukhruji, keluarlah kamu dalam keadaan Allah redha kepada kamu. Okey? Allah redha kepada kamu. Maka roh yang baik ini bila dengar Allah redha kepada kamu, dia suka untuk keluar. Tuan-tuan dan puan-puan, di situlah yang dikatakan bila seorang itu suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Okey? Allah suka bertemu dengan dia, maka dia nak keluar dengan cepat. Maka malaikat maut tarik sikit je, dia keluar dengan cepat. Ya, Rasulullah kata seperti mana air keluar daripada bekasnya. Berarti dia keluar cepat kan? Laju je keluar dia. Okey? Begitu. Dan diambil roh itu, dimasukkan ke dalam kain putih. Ya, kafan putih tadi dibawa ke atas langit. Dengar ya, kelajuan. Kita hanya dapat mampu memahami yang Rasulullah cerita, tetapi teknologi begitu canggih. Kelajuan dia bawa ke atas langit. Langit pertama, langit kedua, minta izin masuk sampai ke atas, lalu dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan. Lalu Allah mengatakan, masukkan roh yang baik ini ke dalam kitab Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Masukkan orang yang baik ini dalam kitab Illiyin, kitab yang dituliskan. Tulis bila kata marqum tu, diukirkan nama dia. Bila diukirkan, dia tak akan hilang. Ya, diukir takkan hilang, ditulis akan hilang. Okey. Masukkan dia ke dalam nama orang yang terbaik, kitab Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun, kitabun marqum, yang tertulis yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat yang terbaik, yang dekat dengan Allah. Tu dia masuk, zoom, dihantar balik ke bumi, dihantar balik ke bumi. Kecuali satu roh yang tidak akan melepasi, walaupun dia baik macam mana sekalipun, tidak akan melepasi langit pertama. Roh apa tu? Orang yang berhutang. Berhati-hati dengan hutang, jangan bermain dengan hutang. Okey. Dan di sinilah datang ayat yang wannashitati nashta, dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ya, malaikat tu cabut nyawa dengan lemah lembut, ditarik je, senang. Waktu ditarikkan nyawa tu, ya,
mata kita akan menyaksikan roh kita meninggalkan kita. Zoom. Itu pasal apabila Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah Abu Salamah, didapati Abu Salamah mata dia naik ke atas, lalu Rasulullah tutupkan. Lalu dia mengatakan, ya, bila nyawa seseorang itu dicabut, maka dia akan menyaksikan roh dia terakhir sekali. Bila roh terkeluar, mata dah tak boleh tutup. Kenapa? Sebab ada nyawa kita berfungsi segala-galanya. Bila tak ada nyawa, dah tak boleh tutup. Dia terbiar macam itulah. Ya, terbiar. Seolah-olah roh tu macam bateri dalam tubuh badan kita. Dia menggerakkan semua perkara. Bila cabut bateri, habis. Dia terhenti. Okay? Maka roh itu terpandang ke atas, maka kita disunahkan menutup mata. Ya? Datang pula budak-budak ni, tutup buka ustaz kan. Dah buat cerita kartun pula dia. Kalau dah betul mati tak terbuka je. Ya. Okey, baik. Adapun roh orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa, maka datanglah malaikat yang memakai pakaian hitam, muka yang bengis dan membawa kain kafan yang busuk, lalu duduk di kiri dan kanannya. Ya, tu dia orang yang berdosa. Lalu malaikat maut pun datang sambil menyebut, ya ayuhan nafsul khabithah, wahai roh yang jahat, keluarlah kamu dalam keadaan Allah tidak suka, tidak redha kepada kamu. Waktu tu roh jahat tak nak keluar. Tak nak keluar. Tuan-tuan dan perempuan, malaikat, kita dah kata malaikat maut mengikut arahan Allah, bukan ikut arahan dia. Di situlah kita menyaksikan 3 ayat berkaitan dengan malaikat maut mencabut roh-roh yang tak nak keluar ni. Dan Allah menceritakan dalam ayat Al-Quran bagaimana saat orang-orang yang jahat ini nak mati, dia minta Allah tangguhkan aku walaupun satu minit. Nak tangguhkan juga. Itu dia kedudukan yang menggerunkan. Kita ambil satu ayat di dalam surah Al-Anfal, ya, berkaitan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa ni, ya, apa yang dilakukan. Baik. Dalam surah Al-Anfal Allah menceritakan cuba tengok ayat yang ke-50. Surah yang juzuk ke-10, surah yang ke-8, muka surat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu seksaan neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Itu dia. Ayat ini mengisyaratkan bahawa satu di antara 3 ayat mengisyaratkan orang kafir, orang yang berdosa, nak keluarkan roh dia terpaksa pukul. Dia tak nak keluar. Kerana apa? Dia tahu lepas ni berlaku perkara yang menggerunkan. Sebelum mati pun dah menggerunkan, apatah lagi selepas mati. Ya, dia tahu dia tak nak keluar. Tapi kita katakan malaikat sharp time dia. Kamu kena keluar. Tak nak keluar. Itu yang dipukul. Dapat bahagian belakang dan muka dia. Kita duduk sebelah, kita tak terasa. Tak ada pun ustaz. Yalah pasal kita duduk fikir malaikat macam kita. Ya, tetapi dia diazab. Oleh kerana itu bila kita menyaksikan pada ayat surah Al-Munafiqun, ya, surah Munafiqun juzuk ke-28, muka surat 555, ayat yang ke-10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, 555 ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu
sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ini khabar yang diberikan oleh Allah kepada kita saat-saat kematian. Ya, kita nak Allah tangguh waktu yang dekat. Maksud waktu yang dekat adalah about 1 minit je. Supaya aku segar, ya Allah, aku infakkan harta aku sedekahkan hartaku begini. Berapa second je tu, kan? Lepas tu, astagfirullah, aku bertaubat kepadamu, ya Allah. Itu je nak. Itu sahaja kalimah yang dia nak. Perbuatan yang dia nak. Tuan-tuan dan perempuan, ajib, ya. Perkara ni kita tidak sampai lagi. Tapi Allah dah mengkhabarkan kepada kita apa akan bakal berlaku kalau kita tidak beriman. Oleh kerana itu, pada akhir ayat Allah menceritakan, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Cantik tuan-tuan dan puan-puan, dengar. Dan Allah sekali-kali tidak menangguh kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Di sini mengisyaratkan saka tak mampu untuk menangguh kematian. Adalah syirik jika kita mengatakan sakalah yang menyebabkan lambat kematian. Jadi di sini ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana orang yang berdosa itu dimatikan dalam keadaan yang menggerunkan, dicabut nyawa secara kasar. Maka pada ayat wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta, ya, mengisyaratkan kepada kita inilah malaikat maut yang mencabut nyawa yang dengan keras kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, dan demi malaikat maut yang mencabut nyawa dengan lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Walaupun kita beriman, tetapi as-sakratul maut itu adalah terlalu sakit. Kalau Nabi pun, Rasulullah SAW mengatakan innal mauta lasakarat, sesungguhnya kematian itu sakit sangat-sangat. Itu Nabi. Dan kita, siapa kita? Ya, dan kita akan berhadapan. Kalaulah tidak rahmat Allah, ya, kematian kita ni, ya, Allah, wallahu alam, tapi Allah matikan kita dengan keadaan kita tak mengelupa, kan? Cabut nyawa begitu je. Kalau dibuatnya cabut nyawa macam kambing tu pun dah cukup dah, lembu tu, ya, sakit. Kalau dibuat cabut nyawa macam ayam, lagi bergeduk-gedak, bergolek-golek, kan? Lagi menggerunkan. Tapi Allah mencabut nyawa kita dengan cara yang baik. Tetapi sakit ataupun tidak, ya, itu bergantung kepada amalan-amalan kita dan rahmat Allah yang didahulukan. Baik, jadi insya-Allah mudah-mudahan, ya, ayat pada ayat yang ini kita dah mengetahui sedikit sebanyak kematian yang bakal kita hadapi. Adakah dicabut dengan nyawa yang cabut nyawa dengan perlahan, dengan baik, ataupun cabut nyawa dengan kasar. Minta perlindungan Allah daripada perkara yang tak baik, ya. Jadi itu, dan kita dah tahu dengan berkaitan dengan para malaikat sedikit sebanyak yang wajib kita imani, bahawa malaikat berada di alam ghaib yang tidak sama dengan alam kita. Beriman saja cukup, jangan banyak bicara. Wallahu alam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap dari saya sendiri. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.